Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya nak terangkan berkaitan dengan panduan berkesan teknik belajar, contohnya untuk subjek workshop teknologi. Okey, nanti anda semua akan ada nota-nota, slide dan pelbagai jenis bahan-bahan bacaan, sama ada dapat dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk hard copy. Okey, yang pertama sekali, bila dapat bahan bacaan tersebut, pertama sekali ialah baca. Okey, maksud baca. Baca ni ialah you kena baca dengan teliti dan fahami. Okey, kita akan guna dua bahasa, sama ada menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, jadi untuk bahasa yang mudah difahami, terpulang kepada pelajar sama ada hendak menggunakan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris ataupun menggunakan bahasa Melayu. Tetapi ingin saya tegaskan di sini, nota kita adanya dalam bahasa Melayu dan ada bahasa Inggeris. Tetapi dalam penilaian, biasanya kita menggunakan dalam bahasa Inggeris. Cuma dalam final exam, bahasa yang digunakan ada dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, saya menggalakkan pelajar menggunakan dua-dua bahasa itu sebab secara peribadi saya merasakan bahawa pelajar akan lebih faham apabila ia memahami bahasa tersebut. Jadi untuk itu, pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu, dan pada masa yang sama bahasa Inggeris jangan dilupakan, dan kalau boleh menggunakan sepenuhnya bahasa Inggeris, itu adalah lebih baik. Oleh kerana workshop teknologi adalah dalam bidang teknikal, maka sebutan-sebutan bagi alatan ataupun terms yang lebih spesifik kepada teknikal, kita akan fokus menggunakan dalam bahasa Inggeris. Dan kalau tiada, pelajar boleh search ataupun dapatkan dalam kamus. Dalam situ saya ada loadkan ada satu kamus, kamus kejuruteraan. Okey, so bila baca, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, jika pelajar tak faham ataupun ada istilah ataupun dan sebagainya yang tidak faham, boleh untuk peringkat ini, peringkat awal ni, pelajar boleh menggunakan kaedah self-learning ataupun pembelajaran sendiri. Perkataan-perkataan ataupun yang tak difahami, cuba rujuk kamus. Kita ada banyak, ada mudah kamus dalam Google. Dalam Google kita ada Google Translate, ataupun kita guna kamus yang biasa di sekolah, ataupun menggunakan kamus engineering, kamus kejuruteraan. Saya ada bagi dalam bentuk PDF file dalam Sidos. Okey, so yang pertama sekali, itulah maksud saya baca yang mana yang perkataan yang tidak tahu, kena terjemahkan dulu. Okey, yang kedua, selepas baca, perlulah fahamkan. Perlulah fahamkan. Kalau baca tak faham, ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali baca, tak faham, ulang lagi sekali baca sehingga pelajar-pelajar faham. Tak ada gunanya baca tapi tidak faham. Sampai step selagi tidak faham, jangan pergi kepada step yang ketiga. Cara untuk fahamkan ni ialah, dalam secara online ni, pelajar boleh menggunakan pelbagai medium. Contohnya menggunakan, saya ambil satu contoh. Katakan di bawah tajuk topik hands tool ataupun kerja tangan, topik 1. Ada satu alat yang dinamakan micrometer. Alat mengukur menggunakan micrometer. So micrometer, jika pelajar sudah baca, sudah tengok gambar tapi masih tak faham lagi, boleh tengok dalam YouTube.
Okey, type saja basic micrometer atau type saja what is micrometer ataupun apa saja perkataan menggunakan micrometer. Okey, dalam YouTube ada ditunjukkan pelbagai video seluruh dunia akan menerangkan atau menunjukkan ataupun cara guna ataupun pengalaman-pengalaman mereka menggunakan micrometer. Okey. So jadi bila keadaan pelajar telah melihat dalam keadaan secara video, mungkin ia dapat membantu untuk memahamkan lebih baik. Okey, selepas step yang kedua, pergi kepada step yang ketiga. Okey, step ketiga ialah membuat nota ringkas. Okey, maksud di sini ialah bila pelajar baca ni banyak sumber daripada pelbagai e-book ataupun buku fizikal ataupun mana-mana website dan sebagainya, dan setelah pelajar fahamkan ini adalah dalam bentuk yang sangat tebal, sangat banyak dan sangat bersepah-sepah dia punya kedudukan dia. Jadi pelajar perlulah membuat nota ringkas sendiri, sebab saya percaya setiap individu pelajar dia ada personal nota ringkas yang dia lebih faham dan dia lebih suka ataupun dia lebih selesa. Okey. So untuk membuat nota ringkas ni, pelajar boleh memilih menggunakan kertas. Okey, saya ambil satu contoh kertas A4. Kertas A4 senang. Dia boleh lipat-lipat ataupun boleh masuk dalam file ataupun boleh buat lubang, masuk dalam file, boleh di-compile, boleh di-staple dan sebagainya. Okey, jangan guna buku. Sebab kalau pelajar menggunakan buku, macam contoh buku sekolah, kalau katakan ada perkara-perkara yang perlu di-insert atau dimasukkan di tengah-tengah ataupun dan sebagainya, tak boleh sebab dia buku. Tapi kalau buat dalam bentuk kertas A4, selai, sama ada boleh dikeluarkan apa helaian-helaian yang diperlukan ataupun di-compile, dimasukkan dalam ikatan yang berlubang ataupun diklip dan sebagainya ataupun masuk dalam file. Okey. Berkaitan dengan nota ringkas ini yang pertama sekali ialah pelajar kena ada kemahiran untuk membuatnya berdasarkan kepada pengalaman diri masing-masing. Sebab tak sama pelajar mempunyai nota ringkas yang dia boleh mudah faham. Sebab individu pelajar itu sendiri kena buat nota ringkas sendiri. Sebab kita ada pelbagai pemikiran yang berbeza. Ada pelajar dia suka lagu, ada pelajar dia suka warna, ada pelajar dia suka huruf, ada pelajar dia suka nombor, ada pelajar dia suka dia tidak boleh tengok terlalu banyak perkataan-perkataan, dia suka lukis. Okey, jadi nota ringkas ini ia lebih fleksibel, tidak rigid. Okey, sama ada buat dalam bentuk nota-nota ringkas, maknanya perkara yang banyak mungkin dalam satu muka surat penuh boleh diringkaskan hanya 3 ataupun 4 baris perkataan saja, ataupun dalam satu penerangan yang panjang satu muka boleh diringkaskan dengan hanya lukisan saja. Okey. Kemudian berikutnya ialah contoh dalam membuat nota ringkas ini ialah mind mapping. Okey, so mind mapping ni dia saya rasa pelajar telah belajar ataupun tahu berkaitan dengan mind mapping di sekolah-sekolah. Okey. Tapi kalau tak faham apa itu mind mapping dan sebagainya, macam biasa yang saya sebutkan tadi, Google saja, type saja mind mapping, what is mind mapping dan sebagainya. Sebab ini hanya untuk panduan pelajar menggunakan pelbagai metod ataupun kaedah untuk mudah ingat, mudah faham dan sebagainya. Contohnya macam kalau katakan kita terlalu banyak menghafalkan nombor, menghafalkan nombor, jadi kita mesti ada guna satu kaedah supaya nombor itu mudah dihafal. Dan sebagainya. Bila dah selesai perkara 3 ni, maka pelajar perlu buat yang dinamakan ulangan. Ulangan ataupun latih to be. Ulangan ni maksudnya bila dah siap nota ringkas dah tulis, dah baca, dah fahamkan, dah buat nota ringkas, lepas tu mungkin pada hari yang berikutnya buat jadual belajar, pelajar kena buat ulangan. Ulangan tu sama ada pelajar kena baca daripada nota-nota ringkas ini, kemudian latih menghafal dan jika ada
gambar yang perlu dilukis, maka kena lukis balik dan sebagainya lah. Ini dinamakan ulangan dan latih to be. Tak boleh habis step 3 ni terus tutup buku, lepas tu tunggulah 3-4 bulan nak periksa baru buka balik. Tak boleh. Kena buat ulangan dan latih to be. Dalam seminggu ada jadual belajar. Okey, dan nombor 5, yang kelima, bila dah siap yang keempat ni, okey, recall ni ialah yang akhir ni ialah okey, boleh berada di mana-mana saja. Sambil duduk, fikirkan balik apa yang anda telah belajar, ataupun anda telah baca, ataupun anda telah fahamkan, ataupun anda telah buat nota ringkas. Recall balik, recall dalam minda, macam terbayang-bayang, ataupun teringat-ingat, ataupun terfikir-fikir. Okey, itu maksudnya recall. Okey. So jadi jika stepnya 1, 2, 3, 4, 5, kalau pelajar dah buat dan katakan ada part-part yang mana yang rasa tak selesai, okey, contohnya macam part ulangan tak boleh, tak catch up, tak faham lagi, okey, patah balik, pergi kepada step kedua, pergi ke step ketiga, step keempat, okey, step kelima, sampai step 5 tak boleh recall, masih tak ingat lagi, tak apa semua, okey, patah balik, baca, fahamkan dan sebagainya. Okey. Okey, tadi saya dah sebut berkaitan dengan panduan berkaitan teknik belajar khusus untuk workshop teknologi. Boleh juga digunakan untuk mana-mana kursus menggunakan teknik yang sama. Dan jika ada pelajar yang rasa ada teknik lain yang lebih berkesan, tak ada masalah, boleh gunakan. Sebab ini adalah panduan sahaja. Setiap manusia mempunyai cara yang berbeza. Ada manusia, ada kalanya hanya melihat saja dia dah boleh hafal ataupun dia faham. Ada manusia yang bila dia tengok, dia baca, dia nak fahamkan lambat sangat. Mungkin satu hari, 2 hari, 3 hari, okey, hari ketiga baru dia faham. Okey, jadi maknanya setiap manusia tak sama dia punya pencapaian, tetapi dia target ataupun dia punya outcome di akhirnya semua sama. Semua dapat belajar, dapat ilmu dan dapat menjawab segala persoalan yang dibangkitkan dengan berjaya. Okey, lepas tu saya nak terangkan berkaitan dengan penggunaan CDOS. Okey, penggunaan CDOS. Okey, CDOS pelajar dah masuk. CDOS yang berkaitan dengan teknologi workshop. Okey, saya just tunjukkan tentang konten dalam ni. Okey, dalam ni saya rasa semua pelajar kena klik setiap ni. Klik semua yang item yang ada yang kat sini semua, dan saya harap semua dah baca. Kos online pun saya dah terangkan. Okey, sekarang kita pergi kepada topik 1. Topik 1, hand tools ataupun kerja tangan. Maksudnya kerja tangan. So hand tool ataupun kerja tangan ini kita fokus kepada kerja-kerja di bengkel ataupun mana-mana ruang yang dikhususkan untuk kerja tangan, yang dikhususkan untuk kerja bahan metal ataupun logam. Okey, di mana kerja-kerja logam ni ada banyak. Cuba bayangkan logam ni keras kan, rigid, keras. Jadi kita tak boleh bentukkan dia melalui tangan. Kita kena menggunakan alat. Sama ada ditukul, diketuk, dipenyek, sama ada dipotong, digergaji ataupun di chop stem tu maksudnya dia ditekan dengan menggunakan punch dan sebagainya hingga terbentuk, ataupun dikeluarkan serpihan sedikit demi sedikit sehingga terbentuk daripada bentuk yang sesuatu bentuk yang tak dikendaki kepada satu bentuk yang dikendaki. Okey. Jadi untuk topik 1 ni dia lebih kepada dua perkara utama, iaitu alat-alat kerja tangan bagi bahan logam, sama ada untuk penandaan, atau penandaan tu maknanya apabila kita nak potong mesti kita tanda dulu, ataupun kita nak buat lubang kita kena tandakan dia punya center ataupun center pada lubang itu dulu. Sebelum kita nak buat kerja kita kena tanda dulu. Kemudian
penggunaan pelbagai alat nak memotong ataupun hendak mengikir ataupun hendak kita nak nak punch ataupun dan sebagainya lah. Okey, memahat dan sebagainya. Okey, ada banyak konten dalam hand tool ni. Yang keduanya ialah measurement ataupun pengukuran. Okey. So jadi dekat sini, dekat dalam CIDAS ni saya dah loadkan ada yang nota yang utama dia ialah ini nota utama. Okey, saya besarkan sikit. Okey, ini adalah nota-nota utama dia dalam bentuk Word. Okey, nota topik 1 hand tool, topik 1 hand tool untuk bahagian kedua, dan yang ketiga ni adalah berkaitan dengan measurement, pengukuran. Okey. So jadi maknanya kalau katakan saya ambil satu contoh kita pelajar klik ni. Okey, hand tool. Okey, dekat sini. Okey, dia akan download dia akan download, dia tak terus buka. Dia akan download, jadi pelajar kena bukakan dia setelah di-download. Okey, dalam bentuk Word. Okey, ni Okey, saya besarkan sikit. Okey, dekat sini ni nota dia Okey, nota saya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sekali pelajar kena baca. Okey, baca saja, baca dulu. Okey, baca. Okey, berkaitan dengan alat tangan, tarifan dia. Okey, ini adalah alat subtopik yang pertama sekali berkaitan dengan penandaan ataupun marking. Dalam bahasa Inggeris ialah marking. Okey, ini adalah alat marking dinamakan scriber ataupun dalam bahasa Melayu ni pengarit. Kita akan guna dua bahasa. Kalau tak ada perkataan bahasa Inggeris, cuba dapatkan dalam bahasa Inggeris. Dalam slide pun saya rasa ada, mungkin ada, dan kalau tak ada pun boleh dapat daripada kamus. Okey, yang saya sebut tadi ialah baca. Okey, pelajar kena baca. Okey, ini sebagai satu panduan sebab saya nak pelajar ada self learning ada keupayaan untuk belajar sendiri. Saya cuma bagi panduan. Okey, dan satu lagi saya nak tegaskan kat sini bahawa bila masuk politeknik ni bukan macam sekolah. Sekolah nak kena cikgu torangkan sampai habis macam suap nasi macam suap nasi. Tapi bila masuk dalam politeknik ni, pelajar dah atas daripada sekolah. Maknanya kena ada tanggungjawab untuk pembelajaran sendiri. Dan pensyarah sebagai facilitator, dia akan penunjuk cara, dan jika benar tidak faham apa semua boleh tanya dengan pensyarah. Cuma pensyarah tidak akan, ada kalanya dia tidak akan bagi jawapan direct, dia akan bagi jawapan indirect. Sebab kita mahu pelajar mendapatkan jawapan daripada usaha sendiri. Baru ilmu itu akan lebih dia akan lebih berkembang. Kita tak nak nanti pelajar macam burung anak burung, dia nganga saja tunggu disuap. Kalau tak disuap habis mati. Okey, itu bukan objektif diploma. Untuk dapatkan diploma dia akan lebih proaktif sikit. Okey, jadi saya tunjukkan cara baca. Okey, contohnya baca. Okey, berkaitan dengan langkah menyusun tanda dan penyediaan bahan kerja. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya untuk menyusun tanda ialah marking layout marking layout, dan penyediaan bahan kerja. Bahan kerja ni adalah workpiece preparation. Okey, yang pertama sekali ialah menggunakan alat untuk menanda. Okey, kalau kita ambil kita nak menanda di atas permukaan, kita kena scratchkan dia, kita kena gariskan ataupun garikkan dia. Jadi untuk bahan logam, kita tak boleh garikkan dia dengan bahan-bahan yang lembut. Kita kena garikkan dia dengan alat yang mempunyai bahan yang keras dan juga tajam. Jadi ini dinamakan pengarit ataupun scriber. Okey, jadi yang ni kalau baca, okey, scriber, mata pengarit ini contohkan, okey, sekian, bla 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 kan. Okey, yang ini kalau gambar ni saya kata pertama sekali baca.
Lepas nombor 2, fahamkan. Okey, dalam masa proses fahamkan, pelajar juga perlu ada kemahiran ataupun kebolehan untuk membuat lakaran, sketch drawing. Okey, sketch drawing. Sketch drawing ni simple saja kalau pergi dekat Google. Okey, pelajar cuba type sketch. Okey, saya try saya search. Okey, SKETCH sketch. Saya ambil contoh sketch machine Okey, saya ambil satu contoh paling simple sekali lah ini. Okey. Berkaitan dengan apa, untuk lukisan sketch. Okey, lukisan sketch. Saya rasa sejak sebelum tadika lagi pelajar-pelajar semua dah pandai melukis secara sketch kan. Okey. Jadi tujuan untuk sketch ni ialah untuk supaya mudah mengingat bentuk. Supaya ingat bentuk dia. Okey, jadi baca, fahamkan. Okey, lepas tu kalau kita suruh panjang nota ni panjang, pelajar boleh baca dulu. Yang mana ada lukisan-lukisan, pelajar perlu sketch balik, sketch balik. Okey, dan ada perkara penting semasa sketch tu, ada perkara penting, iaitu ada 3 perkara penting. Okey, apakah perkara penting dia? Okey, saya ambil satu contoh dekat subtopik berkaitan dengan tajuk gergaji, gergaji besi ataupun saw, metal saw ataupun power saw, saw ataupun gergaji, gergaji besi. Okey, untuk gergaji besi ni, kalau lihat dekat sini, dia punya yang saya kata ada 3 perkara. Pertama sekali nama dia. Nama dia ni adalah, yang pertama nama dia adalah gergaji besi. Yang kedua ialah lukisan. Kena sketch. Kena tahu sketch. Katakan pelajar duduk seseorang sketch gergaji besi, pelajar ada kebolehan untuk sketch. Tak cantik tak apa, tapi bentuk-bentuk dia tahu dia part dia. Okey, kemudian yang ketiga perlu tahu yang dinamakan label. Okey, label. Okey, apa maksud label? Label ni ialah menandakan ini adalah satu drawing complete yang dinamakan gergaji besi, tetapi dia ada nama-nama komponen dia. Okey, contoh dia. Ini adalah dia punya mata. Okey, mata. Ni mata gergaji kan? Okey. Ni mata. Ni nama label. Okey, contohnya macam saya tak fokus Okey. Lepas tu yang kedua bingkai. Okey, bingkai yang ni, bingkai. Okey, bingkai. Okey, yang kedua dia punya hulu. Okey, ini hulu dia. Ataupun dinamakan pemegang dia, hulu pemegang. Okey. Dan juga ni nut, ni dia punya nut. Okey, so maknanya ada 3 perkara yang pelajar kena tahu, iaitu pertama sekali melukis keseluruhan dia. Nombor 2 buat dia punya yang pertama nama gergaji besi, nombor 2 lukis, dan yang nombor 3 dia punya label. Okey, 3 perkara yang pelajar kena tahu. Dan kemudian pada kaedah pembelajaran yang saya sebutkan tadi, iaitu bahagian yang ketiga iaitu nota ringkas. Dalam nota ringkas ni ada perkara-perkara inilah. Mana setiap lukisan tu mesti ada nama dia. Yang kedua mesti ada dia punya keseluruhan lukisan. Dan yang ketiga dia punya label komponen jika ada. Okey, kita cuba tengok ada selain daripada nota, kalau katakan pelajar sudah load ataupun download nota, baca dan sebagainya. Okey, Oops. Okey, dekat sini ada slide. Okey, ada nota-nota slide selain daripada nota-nota utama. Okey, saya ambil satu contoh slide topik 1 hands tool. Okey, klik. Okey, kita dah download. Okey, kita buka. Okey, di dalam bentuk PowerPoint.
Okey. Okey, dekat sini dalam bentuk PowerPoint ni. PowerPoint tapi ini dalam PDF file. PowerPoint dalam PDF file. Okey. So dekat sini pun sama juga. Tapi ini dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Inggeris. Sama saja. Okey, marking out ataupun layout itu susunan penandaan. Okey, procedure of making out or layout iaitu prosedur ataupun panduan untuk membuat penandaan. Okey, sama aja. Ini adalah ringkasan kepada nota yang utama. Dan jika mungkin ada sedikit perbezaan, tapi itu sebagai satu tambahan maklumat berkaitan dengan topik ini. Okey. So perkara yang sama saja. So jadi saya harap pelajar untuk minggu ini dengan minggu depan go through kepada topik 1 daripada mula sampai habis. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, buat step dia, baca, fahamkan, buat nota-nota ringkas, ulangan dan juga recall. Okey. Jadi nanti pada minggu depan saya akan bagi buat ulasan-ulasan berkaitan dengan topik 1 dan selepas itu nanti saya akan bagi penilaian. Saya akan tanya. Okey, saya akan tanya sama ada dalam bentuk individu ataupun grouping pelajar. Okey, sekian buat masa ini. Okey, saya juga nak tunjukkan kepada pelajar semua di dalam sidas ni. Saya ambil satu contoh, saya ada loadkan kamus kamus engineering. Dia dekat bahagian topik. Okey, topik kelima ni topik kelima gear. Okey, topik kelima kat belah sini kamus kejuruteraan. Okey, saya cuba klik. Okey. Yang ni dia terus keluar Okey, kamus kejuruteraan. So dekat sini ada banyak lah. Okey, dia punya ni ada 765 muka surat. Okey, so jadi yang untuk kamus ni, kalau pelajar nak searchkan dia punya perkataan, cuba buat control CTRL, control pada keyboard control F. Okey, control F. Okey, dekat sebelah sini dekat sini. Okey, type, katakan tadi scriber scriber, SCRIBER, scriber. Okey, lepas tu dia akan cari perkataan scriber. Okey, scriber. Okey, ada banyak perkataan scriber kat sini. Dia akan cari yang mana yang ada kaitan dengan scriber. Okey. Scriber. Sekejap Okey, saya dah jumpa dah kata scriber sini. Okey. Scriber. Scriber pengores ataupun dalam ada buku menggunakan pengarik sama saja. Okey. Okey, so ini adalah penggunaan kamus yang ada dekat dalam situs yang saya telah load. Okey, cuba tengok lagi apa yang ada dekat dalam situs ni. Okey, dekat dalam situs ni, kalau kita tengok dekat sini topik 1 kita pergi topik 1. Okey, saya ada loadkan. Saya besarkan sikit. Dekat bahagian bawah ni hyperlink video YouTube DJJ 103. Okey, saya klik dekat sini, saya klik. Okey, dia tengah download. Okey, lepas download kita pun buka. Okey, dekat sini saya ada loadkan, saya ada copykan
video-video yang sesuai untuk ditonton berdasarkan kepada topik. Okey, kalau kita lihat dekat sini, topik 1, saya ambil satu contoh. Topik 1, basic hand tools in cartoon. Okey, ni ada cerita kartun sikit. Okey, pelajar boleh klik kat sini. Ataupun kalau tak boleh klik, kalau nak klik ni, tekan Ctrl CTRL pada keyboard, lepas tu klik mouse kat sini, klik. Okey, dia akan terus pergi pada hyperlink video YouTube. Okey, dekat sini adalah video dia. Dia pelajar boleh tengok. Kalau ada data ada banyak, okey, boleh tengok bila-bila masa, 24 jam. Oops, thank you. Okey. Okey, ni contoh. Okey, katakan saya pergi, ada satu lagi lain, katakan okey, contohnya macam subscriber tadi kan. Okey, subscriber, saya pergi dekat bahagian topik 1 tadi. Sekejap. Mana saya pun dah lupa. Subscriber. Okey, saya pun dah lupa saya letak mana. Okey, saya ambil contoh lah. Okey, ini. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini topik 1, dekat bahagian nombor 3 ni, basic marking metal. Okey, katakan saya klik bahagian bawah ni, hyperlink. Dia pergi kepada YouTube. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Skip. Okey, yang ni dia akan tunjuk contoh untuk marking out metal ataupun penandaan pada metal dengan menggunakan alatan-alatan seperti sesi QL, seperti scriber, pembaris besi dan sebagainya. Okay, jadi pelajar boleh tengoklah video-video yang saya bagi hyperlink tersebut. Okey. Dalam masa ini, dalam masa online, saya harap pelajar semua mempunyai data yang lebih dalam internet. Mana-mana bahan yang boleh download dulu, lepas tu boleh tonton ataupun baca kemudian. Okey, jika di kampung ataupun di rumah mempunyai talian internet yang kurang, maka pergilah tempat-tempat yang mempunyai akses internet yang kuat. Dan buat sementara ini untuk bulan ini, sebab nanti pada bulan depan kalau pelajar rujuk kepada jadual untuk lapor diri ke KMSIS, dan apabila dah berada di Politeknik Muka dan boleh datang ke kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan, maka saya akan bagi penerangan yang lebih jelas lagi lah. Jadi, tapi buat masa ini pelajar perlu bersiap sedia, baca, fahamkan, buat nota ringkas berkaitan dengan topik 1 dahulu. Fokus topik 1 dahulu berkaitan dengan hand tools. Okey, nanti saya akan loadkan video ataupun apa-apa saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Sekian.